Jadi rupanya setiap kali mata melihat, hati orang yang baik, dia akan keluar doa. Ya Allah, berilah dia hidayah. Ya Allah, berilah pada kami hidayah. Niatkan diri kita sekali. Rupanya 10 orang kita jumpa orang dedah aurat dari itu, 10 kali berdoa untuk orang lain. Tapi sebab kita tak berubah, 10 kali kita mengata orang itu, sedangkan kita tak kenal dia. Dan mudah-mudahan berkat kita mendoakan secara sembunyi, kan hadis Nabi sebut, barang siapa yang mendoakan saudaranya secara sembunyi, para malaikat akan mendoakannya 10 kali ganda. Doa itu akan balik pada kita. Kalau bukan pada kita, pada anak cucu kita, esok lepas kita meninggal, ada pula orang lain mendoakan anak cucu kita. Hari ni kita tengok ada orang muda duduk berpeleseran, duduk tepi jalan, duduk melepak. Anak siapalah tu? Minta jauh lah anak cucu Dan macam tu. Kita nampak buruk anak orang lain. Apa salahnya kita doa? Ya Allah, anak siapalah tu? Ya Allah, berilah budak-budak ni hidayah. Ya Allah, sian mak ayah dia. Betul kan? Berapa kali yang kita nampak, bila hati yang baik masuk, dia akan keluar doa. Tapi kalau mata yang nampak itu penuh dengan keburukan, yang keluar juga adalah yang buruk. Kita golongan yang mana? Subhanallah. Sekarang kita dah berubah. Betul kan? Masa muda dulu pakai macam mana? Skirt takat lutut ke atas lutut? Atas lutut skirt tu. Dahsyat tak kalau ingat-ingat balik? Terbolah lagi. Dah atas lutut terbolah lagi. Terbelah lagi. Baju zaman dulu tengoklah macam mana dia punya lebar, betul kan? Rambut macam tu, macam ni, ya Allah. Kalau kita kenang balik waktu muda awal dulu, permulaan hidup kita, betul kan? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir ni lebih baik. Dan para ibu sekalian yang diberi umur panjang melebihi 60 tahun, saya nak berkongsi juga hadis Nabi SAW. Nabi sebut, sesungguhnya Allah menerima alasan daripada hamba-hambanya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, benarkah Allah akan terima alasan? Maksudnya alasan di akhirat kelak, di padang mahsyar kelak. Allah akan bagi peluang kepada kita. Apa alasan kamu tak pergi masjid? Apa alasan kamu tak pergi haji? Apa alasan kamu? Allah bagi kita peluang untuk bagi jawapan ataupun bagi alasan. Tapi Nabi sebut, kecuali orang yang dipanjangkan umurnya sehingga 60 tahun. Nabi sebut, Allah tidak menerima excuse, alasan kepada mereka yang dipanjangkan umur sehingga 60 tahun. Kalau umur 60 tahun, dah umur 60 tahun, ya Allah, saya tak tahu. Ya Allah, tak dan nak pergi kuliah. Ingat 60 pencen baru nak pergi, rupanya mati dulu. Bila sampai umur 60 tahun, Allah tak akan terima lagi alasan. Sebab umur yang cukup panjang Allah bagi untuk pulang kembali kepada Allah sebelum mati, iaitu pulang betul-betul. Contohlah, kan minta maaf kalau ada orang-orang tua, orang lelaki ataupun perempuan, esok bila mati tak buat haji lagi. Contohlah, tak buat haji lagi kan. Mati dah keadaan tak menunaikan haji. Bila ditanya kenapa tak pergi haji? Tak mampu. Bukan hajah, memula orang yang orang tua perempuan. Tak mampu. Agak-agak jawapan tak mampu tu boleh selesai kat situ tak? Takkan selesai. Hisab ni sangat detail. Allah akan tanya. Maksudnya para malaikat akan cek. Betul ke makcik tak mampu? Handbag berapa banyak? Asyik pergi berjalan sana sinun boleh pula. Baju berapa banyak? Kasut berapa banyak? Makan saja sekali makan berapa? Faham tak maksud saya? Maksudnya akan dicek, akan dikira detail. Sebenarnya mampu kalau simpan sekian-sekian. Tapi kerana tak mengutamakan rukun Islam yang kelima, menjadikan tak mampu. Senang atas dunia kita boleh sebut tak mampu. Tanya pula pakcik, pakcik kenapa ni? Mati dalam keadaan tak menunaikan haji. Tak mampu. Okey, malaikat pun cek. Pakcik merokok tak? Merokok. Sehari berapa? RM10. Sebulan berapa? RM300. Betul tak? 300 kali setahun berapa? 3 kali 12. 3,600. Kalau simpan 3 tahun, dapat tak pergi haji? Dapat. Ditolak. Maksudnya bukan jawapan mulut, tak mampu, tak boleh, tak tahu, jahil. Tapi yang akan menjawab adalah amalan kita, perbuatan kita. Subhanallah. Tu nak kata ia sangat detail. Bila dah umur sampai 60 tahun,
Kalau kita dah daftar, duit dan simpanan haji dah cukup, minimum yang 10,000 akan dimasuk dalam, maksudnya dalam orang kata panggilan yang keutamaan, diberi keutamaan. Dah buat dah semua tapi nama tak naik, itu cerita lain. Tapi ni tak, dia masukkan yang minimum tu je, tak naik-naik. Sebab sekurang-kurangnya kan dah pergi kursus, dah nampak usaha semua, tapi meninggal dan kadang tak dipanggil juga, itu terlepas. Sebab itu rukun wajib. Sebab ramai orang niat yang penting daftar, saya dapat tahun 60 contoh kan. Dia ingat selesai dengan cara tu. Dia kena usaha. Walaupun ada kursus haji, walaupun nama tak naik, boleh pergi tak? Boleh pergi. Jadi kursus haji pun tabung haji tengok, makcik ni dah ni. Lepas tu dah cukup, dah lebih dah 15,000, dah lebih dah minimum ni, campur subsidi apa semua. Jadi insya-Allah nama tu walaupun muncul tahun 50 ke 40 ke, dia akan dapat awal. Subhanallah. Sebab itu ada orang kan, dia tanya, bila dia pergi buat haji, dia jumpa orang-orang India. Kalau orang muda India, dia datang muda orang India. Betul tak acik-acik? Lepas tu adalah seorang hamba Allah, dia share, dia tanya orang India, orang lelaki lah, dia tanya, macam mana kamu orang muda boleh datang dan menunaikan haji? Kamu kan muda lagi, dan kita tahu dia orang-orang susah, orang miskin, bukan duduk hotel macam orang Melayu, orang Malaysia. Lepas tu dia jawab apa? Kami bila dapat je kerja, duit simpanan pertama terus simpan untuk haji. Tapi anak muda kita hari ni macam mana? Masuk bulan kedua beli kereta, masuk berapa bulan beli rumah, tak masuk dalam list haji. Simpan haji dulu, dah cukup baru nak beli benda lain. Betul atau tidak? Betul. Dia kata tak mampu, tak boleh lagi. Sedangkan rumah beratus-ribu dah boleh beli, kereta beratus-ribu dah boleh beli, dah pergi berjalan sana, dah berpusing makan apa semua, tapi jawab tak mampu. Kalau mati dalam umur 30-40, sedangkan sebenarnya dia mampu, agak-agak macam mana? Nauzubillah min zalik. Saya sebut benda ni sebab ramai orang kita ambil mudah. Sebab apa? Ayat tu menunaikan haji sekiranya mampu. Jadi ambil mudah sebab tak mampu. Tapi macam mana mampu nak beli benda-benda lain yang jauh lebih mahal nilai dia. Itu cara bila orang yang faham, contoh orang India kan, masuk pada gaji dia tak tinggi. Tidak je, bukan fikir nak kumpul duit nak beli-beli barang, tidak. Tapi duit mesti dikumpulkan untuk pergi haji dulu, barulah datang benda-benda lain. Masya Allah. Ini kita kena ubah persepsi orang muda. Dan kita tahu haji adalah ibadah menggunakan pekerjaan. Dia mesti sehat, kuat, baru betul-betul boleh kuat menunaikan haji. Betul kan? Masya Allah. Saya tak sebut lagi pada jemaah sekalian, umur dah 40 lebih, 50 lebih, 60 lebih, ada 70 lebih, anda diberi gelaran warga emas. Sebab apa warga emas? Ibu-ibu sekalian, emas tu mahal, betul tak? Berharga. Umur yang paling berharga umur-umur akhir begini. Sebab ramai orang nak umur macam makcik-acik semua tapi tak sampai. Umur 40 dah meninggal dunia, umur 50 dah meninggal dunia. Tak sampai kepada umur seperti ibu-ibu hajah-hajah sekalian. Yang mana umur seperti ibu-ibu sekarang ni, nafsu dah menurun, betul tak? Betul. Nafsu dah menurun. Nafsu marah dah kurang belum? Dah tak larat nak marah, betul tak? Mampu nengok je. Dulu masa muda, gagah kan ikut nafsu marah tu, boleh kejar anak tu, laju. Suara tu boleh kuat tu, satu taman dengar. Sebab apa? Nafsu amarah, betul tak? Betul. Masa muda dulu, nafsu amarah kuat. Sekarang dah tua, dah umur 50-60, nafsu amarah turun. Beg-beg pun dah tak larat, cakap sikit je. Kadang tengok Kadang tanya simple je soalan. Ni siapalah yang makan tak basuh ni? Padahal dah tahu duduk dua orang je, takkan ada orang lain kan? Ni siapa baca surat khabar tak lipat ni? Ni kain plekat siapa bergulung ni? Kan? Dia tanya orang tu keri terasa. Pendek je tapi pedas, betul kan? Tapi pedas. Sebenarnya apa yang berlaku tu kan, suami kita tu kan, dia buat panggil macam budak-budak tu kan. Siapa ada suami lagi angkat tangan? Oh, Masya Allah, umur panjang suami isteri. Dia masalah, sebab apa saya cakap macam ni? Sebab saya dulu pun diincar, ramai orang tua datang ada masalah. Ramai kat orang tua bergaduh, nak bercerai. Sebab masing-masing ada masalah kan?
Yang perempuan nak menopause. Saya ni kan kemarin cakap dekat pakcik, isteri pakcik ni nak menopause ni. Saya tak kira apa-apa pause Ustazah. Alasan je pause. Ya, dia buat perangai tu, dia panggil cik nak marah ini ni. Saya kata pakcik, saya pun tunjuklah dari sudut sains, dari sudut kesihatan. Ini bukan dibuat-buat. Hormon tengah ni, dia mudah marah, dia mudah mudi, dia sedih, dia nak perhatian yang ni. Hai, malah nak layan orang tua, orang lelaki kan. Saya kata ginilah pakcik. Pakcik bawa orang rumah pergi jumpa doktor. Boleh tak pakcik? Jadi ke Ustazah, bawa dulu. Dah bawa pergi jumpa doktor, doktor cek hormon yang sangat teruk, mengganggu apa. Doktor bagi obat hormon. Ada doktor bagi ubat-ubat tertentu. Tak lama tu kan saya telefon pakcik macam mana? Dah elok dah. Itu hari macam karen. Saya nak sentuh tak boleh. Keruk macam karen. Sekarang dah jadi macam magnet balik. Betul tak ibu-ibu sekalian? Kalau kita rasa macam ada benda tak kena dalam diri kita, kena pergi berobat. Pergilah jumpa doktor. Itu bukan diri kita, betul tak? Kita bukan pemarah macam tu. Dulu kalau suami balik lambat, bang kenapa lambat? Sekarang dah balik ke? Jadi terbalik pula. Ramai mana yang jumpa saya orang tua? Ustazah, tak kenapa rasa menyampah pula tengok orang tua. Orang tua mana? Suami saya. Panggil orang tua dah, tak panggil dah suami abang. Saya kata, Acik, ada benda yang tak kena dalam diri Acik ni. Acik jangan terlalu salahkan diri, rasa teruk, berdosa, isteri yang ni. Mau saya isteri yang teruk, duk menangis kemorongan. Pergi jumpa doktor. Ada benda tak stabil. Bila cek teruk sangat hormonnya, doktor akan ni bagi. Apa salahnya sekejap je, lepas tu pulih okey. Bukan gangguan ke? Gangguan syaitan ke jin? Duk fikir salahkan jin. Kan syaitan. Subhanallah.